saya Dr. Abdul Karim Zaki bin Ismail. Saya merupakan pengamal perubatan di Klinik Raudah, Changlun, Kedah untuk penyakit osteogenesis imperfecta, yang mana penyakit ini juga dikenali sebagai brittle bone disease, iaitu penyakit kerapuhan tulang untuk mudah difahami. Adalah satu penyakit genetik yang boleh menjadi satu yang boleh diwariskan daripada ibu dan ayah kepada anak-anak. Dia melibatkan mutasi pada jin COL1A1 dan COL1A2, yang mana untuk jin ini ia mengganggu dari segi penghasilan kolagen yang menguatkan tulang. Hasil daripada mutasi ini, tulang yang dibentuk sama ada rapuh atau tidak kuat dan boleh patah atau retak pada bila-bila masa sahaja dengan sedikit daya ataupun tanpa apa-apa daya, ia boleh patah dan retak. Selalunya, penyakit ini adalah penyakit yang jarang. Dalam 20,000 kelahiran, hanya satu saja kelahiran yang boleh menghidap penyakit osteogenesis imperfecta ini. Dan kadang-kadang, walaupun penyakit ini adalah penyakit warisan, inherited disease, kadang-kadang boleh juga berlaku pada sesiapa saja apabila berlaku mutasi pada jin yang saya sebutkan tadi. Nama Kak Khairul Nizar, ibu pada Kayla Adham Nizar. Masa mengandung Kayla 8 bulan, baru doktor detect lah, kata memang baby ada sakit osteogenesis imperfecta. Jadi mula tu doktor kata nanti bila nak bersalin, terpaksa kena caesar lah. Tapi sebelum tu doktor kata doktor nak bagi ubat, ikutnya nak stop pregnancy tu. Tapi kata tak mau fikir adalah okey je. Bila pregnant, tiap-tiap bulan ada kan, bila dah 6 bulan start scan kan. Jadi start masa pregnant 6 bulan tu yang doktor macam kata ada masalah, sebab bila scan tu ada macam nampak problem. Jadi bila 8 bulan tu dia orang detail scan kot. Masa tu yang detect. Masa mula-mula tu memang down sangat-sangat lah. Jadi lepas bersalin dia pun duduk hospital, masuk NICU pun 3 minggu. Duduk hospital kat ward NICU 3 minggu. Lepas tu terus masa umur 30 hari tu doktor suggest untuk masukkan ubat Pemidoronate. Yang tu untuk doktor kata untuk support kuatkan tulang dia lah. Tapi dia kira masa tu dia first baby umur 30 hari yang ambil ubat tu. Jadi lepas pada tu sebulan sekali memang admit ward untuk masukkan ubat. Dia patah dalam 50 kali dah dari sampai umur 5 tahun. Nama saya Imi Zaiza, Imi, kakak pada Kayla. Masa dia beranak tu, masa tu baru form 1. Tapi masa tu macam kan kecil lagi juga, kira tak tahu apa lagi. Just macam jaga je lah dari kecil. Lepas tu bila dah makin besar ni, dah makin faham. Lepas tu lepas habis sekolah kan, family pun macam suruh sambung belajar, ambil course yang boleh berkaitan, yang boleh jaga dia. So saya ambil course nursing. So saya bila masuk nursing ni banyak lah boleh tahu pasal penyakit dia, cara-cara jaga dia, kalau dia patah boleh buat apa kan. Untuk penyakit osteogenesis imperfecta ini, ia bukan sahaja melibatkan tulang semata-mata, ia juga boleh melibatkan atau mengganggu sistem pendengaran dan juga sistem jantung, sistem pernafasan, mata dan sistem-sistem yang lain. Jadi, untuk kita kata nak mengenal pasti pesakit yang mempunyai masalah ini, kadang-kadang ia bukan sahaja datang dengan simptom mudah patah ataupun sejarah patah berulang kali. Ia juga boleh datang dengan sejarah mata biru, masalah pernafasan, masalah jantung dan juga masalah pendengaran. Masa lalu kami ni kakak ulali hospital lah. Tapi sampai doktor dah ajak lah, kalau kata macam kita boleh tahu kalau patah memang balut terus bawa pergi hospital, ataupun kalau dia crack saja balut je, tak payah bawa pergi hospital lah. Macam dulu dia dah cerdik, dia dah pandai bagi tahu kat mana kan. Jadi senang sikit. Dulu masa kecil tu
memang kena bawa pergi hospital terus sebab tak reti bagi tahu lagi. Lah ni sebelum dia patah ke dia crack, dia dah boleh rasa dah kat mana dia sakit, jadi boleh standby. Tapi standby pun dia akan patah juga. Paling teruk yang kat sini yang dia pergi mandi kat air panas. Abah dia dukung dia nak keluar pada kolam, bunyi meletup patah. Lepas tu masa pergi bawa x-ray, kira patah penuh. Selalu kalau tidak macam kalau tulang dia join dia sikit je kan, dia patah terus. Yang ni tangan dia tengok tak sama. Dia ni sebab memang dia patah terus tulang dia. Bila dia masa belajar ni rasa macam walaupun dekat je, tapi setiap hari mesti akan call. Sehari tu mesti dia akan call 5-6 kali. Sebab dia memang dengan kakak dia. Video call, kena video call. Dia akan call. Kadang kita masa duduk kerja pun, duduk praktikal, dia call juga. Lepas tu kalau sehari tu tak call, dia rindu. Kalau masa dia patah tu kan dia akan menangis kan. Masa tu, tapi nak buat macam mana kena hadap jugalah kan. Untuk pesakit, biasanya kesan psikologi kepada pesakit ini disebabkan oleh kita kata mereka ini mudah untuk mengalami masalah patah atau retak tulang. Mereka akan lebih kepada tidak menjadi kanak-kanak yang aktif. Jadi kemungkinan untuk mereka ini, mereka ada risiko untuk pertambahan berat badan sebab mereka tidak aktif. Yang kedua, mereka akan rasa macam kita kata rendah diri lah sebab mereka tidak mampu untuk bermain dengan kanak-kanak lain seperti biasa, dan mereka takut akan komplikasi patah itu mungkin berlaku. Seterusnya, dari segi pertumbuhan, memang mereka akan ada masalah pertumbuhan tulang tidak sama dengan kanak-kanak yang lain disebabkan oleh kita kata mutasi pada jin yang membentuk kolagen yang saya sebutkan tadi, yang mana bila berlaku masalah ini, tulang tidak dapat tumbuh dengan sempurna, menyebabkan pertumbuhan mereka dari segi fizikal juga akan terbantut. Adalah time yang sedih bila bila duduk dengan family ramai-ramai, kan ada sepupu dia yang kecil-kecil kan. Mereka kan boleh jalan, boleh lari-lari. Dia akan duduk seorang-seorang. Lepas tu bila dia macam nak main dengan mereka, dia orang pun macam, sebab dia kan duduk macam tu je. So budak-budak kan, mereka pun akan nak main dengan mereka je. So dia akan macam tak abai, dia tersedih. Masa tu lah yang sedih. Time tu lah bila tengok budak-budak lain duduk main kan. So kalau macam bawa dia pergi jalan-jalan dekat playground ke apa kan, akan bawa dia jauh, tak bagi dia tengok budak-budak main. Dia minta tukar kaki dengan kakak dia. Dia teri nak jalan. Lepas tu dia kata dia nak rasa diri tu macam mana. Pernah sekali hari tu dia kata macam tu, abah dia nak try juga bagi kaki dia pijak pegang dia. Lepas tu patah. Dia tak ada pijak lagi pun, saja pegang dan angkat dia begitu kan. Paksa dia begitu, patah. Tak apalah, dia sampai besar dia jadi baby kan. Itu pun dia kata kalau boleh dia nak masuk balik dalam perut, dia nak makan banyak-banyak bagi sihat, baru keluar balik. Dari segi kesan psikologi kepada ibu dan bapa kepada pesakit atau kanak-kanak ini adalah, ya, kita faham ibu bapa akan rasa stres, akan rasa murung dengan apa yang berlaku pada kanak-kanak ataupun anak mereka, disebabkan oleh mereka merasakan anak mereka tidak normal seperti kanak-kanak yang lain, dan mereka perlu menjaga anak-anak ini dengan lebih kita kata lebih mendalam lah, sebab kita kata mereka tidak boleh biarkan anak mereka bermain seperti kanak-kanak yang lain. Mereka perlu jaga, perlu awasi aktiviti anak-anak mereka, dan mereka perlu, kita kata, kalau kata anak-anak ni sejarah berulang kali dengan sejarah patah, mereka perlu berulang alik lah untuk pergi berjumpa doktor. Walaupun begitu, seperti yang kita kena faham, penyakit ini bukan penyakit yang boleh dirawat dan dalam masa sekali dua. Dia perlu dirawat sepanjang hidup kanak-kanak ini. Jadi ini juga antara yang menjadi beban kepada ibu dan ayah, kerana perlu untuk mendapatkan rawatan untuk anak mereka sepanjang hayat anak mereka. Jadi kalau macam lah untuk treatment dia stem cell, memang selalunya minta cari dana lah untuk dia. Sebab sekali cucuk pun RM11,400. Lah dia sakit yang ni je lah. Kalau kata demam semua tu memang jarang.
Sepanjang dia nak masuk 8 tahun ni rasa 3-4 kali cukup dia demam. Dia jarang sangat-sangat. Cuma dia jangan batuk je. Bila batuk kan dia akan guna ni kan. Jadi dia akan sakit sini. Jadi kita pun risau juga. Doktor pun kata kalau boleh elak. Sebab takut bila dia batuk boleh patah. Jadi sinilah kita risau kalau patah, kalau takut tercucuk. Sebab dia dada dia tinggi. Tulang dia tu kan. Yang lain-lain semua tak ada masalah. Dari segi rawatan untuk penyakit ini, memandangkan penyakit ini bukanlah one off treatment, ia adalah rawatan sepanjang hayat. Kita boleh bahagikan rawatan dia dari segi rawatan ubat-ubatan, rawatan suntikan, rawatan pembedahan, dan kita boleh lupa juga rawatan pencegahan lah, dari segi pencegahan untuk penyakit ini. Okey, untuk rawatan ubat-ubatan biasanya kita boleh berikan ubat seperti bisfosfonat, ubat yang kita berikan kepada pesakit osteoporosis. Untuk kes ini kita berikan ubat ini untuk membantu pembentukan tulang. Namun kita kena faham ia hanya membantu, ia tidak boleh merawat secara total, ia hanya membantu untuk menguatkan tulang tersebut. Dari segi rawatan suntikan, kita yang sedia ada adalah rawatan, antaranya rawatan stem cell, yang mana kita berikan macam kita kata indikator untuk badan itu menghasilkan kolagen, which is dalam kes ini kolagen itu penting untuk pembentukan tulang dan kekuatan tulang. Dalam kes rawatan seperti ini, ia membantu untuk menguatkan tulang juga. Kemudian rawatan seterusnya adalah rawatan pembedahan, yang mana untuk kes-kes begini doktor pakar tulang akan memasukkan rod besi ke dalam tulang-tulang panjang, antaranya tulang paha, tulang betis, tulang lengan, yang mana tulang-tulang ini berisiko tinggi untuk patah. Jadi rod besi ini membantu untuk mengurangkan risiko patah tersebut. Dia seperti macam kita kata penyokong lah, tulang kat luar, besi kat dalam, menyokong untuk tulang ini tidak mudah patah. Dan seterusnya rawatan pencegahan lah. Untuk kes-kes begini, mereka dinasihatkan untuk tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti lasak. Tapi kehidupan rutin biasa tidak ada masalah. Cuma mereka perlu lebih waspada kerana kita cuba untuk mengelakkan risiko patah ataupun retak ini daripada berlaku.